Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak tahun 1 Kafah Afek? Ustaz harapkan kamu semua sihat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Okey, seperti biasa, setiap hari Rabu, setiap pagi, kamu akan belajar bersama Ustaz dalam mata pelajaran Aqidah. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, insya-Allah Ustaz akan teruskan pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pelajaran yang kedua, rukun Islam. Okey, pada minggu lepas Ustaz ada menerangkan berkenaan dengan rukun Islam yang kedua, iaitu solat 5 waktu, kan? Ustaz pun dah ada bagi sedikit aktiviti dalam buku aktiviti. Okey, kamu semua buat ke tidak? Ustaz harapkan kamu semua buatlah ya. Okey, yang tak buat tolong buat. Okey, jadi hari ini Ustaz akan teruskan masih lagi rukun Islam, iaitu berkenaan dengan rukun Islam yang ketiga. Okey, ingat tak lagi lagu rukun Islam? Ustaz sebelum ini Ustaz ada sediakan satu lagu rukun Islam, ingat tak lagi? Okey. Kita tengok dulu rukun Islam. Okey, rukun Islam ada berapa anak-anak? Okey, ada 5. Okey, rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ni Ustaz dah terangkan, kamu semua dah belajarkan. Okey. Yang kedua, salat 5 waktu. Ini pelajaran pada minggu lepas. Baru minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan solat 5 waktu. Okey, solat apa minggu lepas Ustaz sebut? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Okey, bilangan rakaat tu jangan lupa. Bilangan rakaat 2, 3, 2, 4, 4, 3, 4. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sambung rukun Islam yang ketiga, iaitu puasa pada bulan Ramadan. Ketiganya puasa. Untuk hari ini kita belajar berkenaan dengan puasa pada bulan Ramadan. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, Ustaz harapkan yang ada buku teks akidah boleh ambil buku teks akidah. Okey, kamu buka pada muka surat 32. Okey, Ustaz dah ada tulis kat sini muka surat 32. Okey, yang tak ada buku teks tak apa, kamu boleh tengok video Ustaz. Okey. Ustaz akan teruskan dan kamu dapat membacalah. Okey, sorry Ustaz, salah, muka surat 34. Ustaz salah tulis 34 ya. Okey, 34 bukan 32. Ustaz salah tengok. Okey, minta maaf. Okey, Ustaz akan terangkan satu persatu dan Ustaz harapkan kamu membaca bersama Ustaz. Okey, dengar dan fokus betul-betul. Okey, boleh? Okey, Ustaz akan bacakan, iaitu berkenaan dengan puasa pada bulan Ramadan, iaitu rukun Islam yang ketiga. Okey. Apa dia puasa? Apa makna puasa? Okey, kita tengok yang pertama. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Okey, sekali lagi. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Okey, itu adalah maksud puasa. Yang awak sebut puasa. Puasa tu maksudnya puasa itu adalah menahan diri kita daripada makan dan minum pada bulan Ramadan. Setiap masuknya bulan Ramadan, satu Ramadan, kita kena puasa. Puasa macam mana? Kita tak boleh makan dan minum. Waktunya bila yang kita tak boleh makan dan minum? Selepas masuknya waktu subuh sehinggalah masuknya waktu Maghrib, baru kita boleh makan. Okey,
Itu adalah puasa. Okey. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Okey. Kita puasa pada bulan Ramadan, hukum dia wajib. Wajib apa maksud dia? Wajib ni maksudnya kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita akan dapat dosa. Pada bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, 1 Ramadan, kita orang Islam, kita kena wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Semua orang wajib berpuasa bagi orang Islam. Okey, kecualilah kanak-kanak. Kanak-kanak yang bayi, itu tak wajib lah. Okey, yang wajibnya iaitu kalau bagi kamu umur 7 tahun, okey, masih tak wajib lagi untuk kamu, tetapi kamu kena belajar untuk berpuasa. Puasa, kalau first time puasa, kamu puasa, okey, kalau tak boleh penuh pun puasa. Puasa pun setengah hari pun tak apa. Okey, kita nak melatih untuk diri kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jangan tak puasa. Kalau tak puasa, kita dapat apa? Dosa. Okey, faham ya? Okey, yang ketiga, berpuasa menyihatkan badan. Okay, dengan berpuasa kita dapat sihat tubuh badan kita. Bukan lemah, longlai, lembik. Tak. Sebenarnya puasa itu dapat sihat tubuh badan kita. Kalau kita belajar sains, okay, kita puasa, kita dapat perut kita ni boleh menghentikan proses dalam perut ni supaya boleh pencernaan perut kita untuk membuang najis tu lebih sihat, lebih kuat. Itu maksudnya bila kita puasa, insya-Allah tubuh badan kita boleh jadi sihat. Sihat dari segi daripada segala penyakit lah. Okey. Bukan puasa lembik, longlai, lemah, asyik tidur je, konon-konon puasa, kan? Okay, sebenarnya puasa tu boleh sihatkan badan kita. Okey, seterusnya, yang keempat, amalan berpuasa dapat meningkatkan ketakwaan. Okay, ketakwaan kepada Allah. Dengan puasa, dengan kita mengamalkan puasa pada bulan Ramadan, okay, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan tu maksudnya kita makin kita puasa, makin kita takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab puasa itu arahan siapa? Arahan Allah. Allah yang menyuruh orang Islam berpuasa. Jadi bila kita berpuasa, setiap hari kita puasa pada bulan Ramadan, kita akan takut kepada Allah. Kita akan buat segala amal ibadah, solat, berzikir, kan? Okey, itu maksud meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Okey, yang seterusnya, yang kelima, okey, banyak ibadah boleh dilakukan pada bulan Ramadan seperti solat tarawih, sedekah dan lain-lain. Okey, pada bulan Ramadan, masuk sahaja bulan Ramadan, banyak ibadah yang kita boleh lakukan. Banyak ibadah yang boleh kita buat. Okey, terutamanya solat tarawih, kan? Solat tarawih, sedekah, okey, apa lagi? Berzikir, mengaji. Okay, itu adalah ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan. InsyaAllah kalau kita buat banyak ibadah pada bulan Ramadan, Allah akan gandakan pahala kita. Allah akan banyakkan pahala kita. Daripada 1, Allah akan banyakkan, mungkin 100 pahala yang kita dapat, mungkin 1000 pahala yang kita dapat. Kita tak tahu berapa pahala yang kita dapat, Allah sahaja yang tahu. Yang kita hanya tahu iaitu kita kena lakukan banyak ibadah di bulan Ramadan. Okey, kita teruskan yang seterusnya pada muka surat 34 lagi, iaitu bahagian bawah.
Iaitu berkenaan dengan dalil Al-Quran suruhan berpuasa. Ini daripada Al-Quran, bukti daripada Al-Quran tentang suruhan Allah kepada manusia, kepada orang Islam untuk berpuasa, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Ustaz baca, kamu dengar ataupun ikut Ustaz. Boleh? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Ustaz baca maksud dia apa? Kita tengok dan dengar. Wahai orang-orang yang beriman, iaitu kitalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada rukun iman. Kita orang yang beriman. Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Ustaz dah ada tulis warnakan warna merah, iaitu bagi perkataan kutiba alaikumus siyam. Apa maknanya? Iaitu diwajibkan berpuasa. Kita kena wajib berpuasa. Allah suruh kita wajib ke atas semua orang-orang yang beriman berpuasa. Untuk apa kita berpuasa? Adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk kita bertakwa kepada Allah, untuk kita takut kepada Allah. Boleh faham? Ustaz akan teruskan berkenaan dengan pada muka surat 35. Yang ni pun Ustaz salah tulis ya. Sebenarnya 35, muka surat 35, iaitu berkenaan dengan lafaz niat puasa Ramadan. Sebelum Ustaz baca, Ustaz nak tanyalah, kamu pernah belajar puasa tak? Sebelum kita, semasa kita PKP dulu, PKP yang awal-awal tu kan kita puasa bulan 4 kan. Kita puasa. Jadi awak puasa tak? Kalau awak puasa, awak cakap, ya saya puasa Ustaz. Kalau awak puasa, niat puasa macam mana? Awak niat tak puasa? Kita kena niat puasa. Puasa ni kita kena niat. Kalau kita tak niat, puasa kita tak sah. Allah tak terima puasa kita kalau kita tak niat. Jadi niat ini adalah penting untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Macam mana niat dia? Macam mana lafaz niat puasa Ramadan? Ikut Ustaz. Ustaz nak kamu baca. Lepas ni Ustaz akan suruh kamu hafaz. Hafal puasa, niat puasa Ramadan. Boleh? Sama-sama ikut Ustaz. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa maksud dia? Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Terima kasih kerana ikut Ustaz membaca. Dan Ustaz harapkan kamu semua dapat membaca bersama Ustaz lafaz niat puasa Ramadan.
Okey, selepas ini Ustaz nak kamu hafal niat puasa Ramadan ini betul-betul sekali dengan maksudnya. Okey, nanti Ustaz akan bagi aktiviti lah. Okey, jadi untuk lafaz niat puasa ni kamu kena niat ketika mana? Okey, kita kena niat puasa Ramadan ketika setiap sebelum kita nak tidur. Setiap bulan Ramadan sebelum kita nak tidur. Kita nak tidur malam tu kita kena niat dulu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okay, dalam hati kamu niat sahaja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah lafaz niat puasa Ramadan. Okey, Ustaz harapkan kamu semua boleh faham berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan, iaitu rukun Islam yang ketiga. Jadi untuk hari ini setakat itu sahaja. Sebentar lagi Ustaz akan bagi aktiviti lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.